Assalamualaikum. Betul tu. Itu sebab adanya aku naik saksi. Adanya asyhadu an la ilaha illallah. Sebab apabila menyaksi diri kita tu, barulah kita sampai, barulah kita boleh bawa kita kepada melainkan Allah itu yang dikatakan illallah itu. Itulah keadaannya. Tetapi mereka ni, ada di antara mereka ni, mereka anggap aku naik saksi itu tidak berat, tidak penting. Kalau tidak penting, kenapa Nabi Muhammad bawa suruh menyaksi? Jadi penyaksian diri kita itulah, alif di depan asyhadu tu ditujukan kepada setiap batang tubuh manusia. Memang betul kena menyaksi diri kita sendiri. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum bang. Maaflah bercakap, saya nak panggil abang apa pun saya tak tahu. Abang sembang dah boleh kata 2-3 kali dah abang mesej saya, tapi nama abang tak kenal juga. Saya orang dah tahu dah lepas. Sepatutnya Assalamualaikum, lepas nama saya ni bla bla, tinggal di sini, baru cantik mukadimah tu. Tapi tak apalah abang, lagu mana pun tak apalah, pasal abang dah masuk terus kan. So saya pun sembang style terus. Bagi saya abang, bagi saya lah, setuju tak setuju saya tak kisahlah. Tumpang masih lagi di atas bumi ni, masih lagi bernyawa di sini, masih lagi berhuruf, masih lagi bersuara, masih lagi memperlihatkan suasana berjarak, iaitu masih lagi Musa bersama kaedah berkata-katanya. Dia tak duduk dekat Nabi Allah Hidir, ni hamba soleh menampaui Hidir tu. So bila masih lagi duduk di situ, itu masih lagi makam tasawuf maksud saya. Bila makam tasawuf ni masih ada makam kompetitif, membeza, hukum menghukum, pasal dia fardu ain, dia tak lepas daripada. Bila tasawuf dia nak kena usul dia jatuh pada fiqh balik, fiqh dia pergi usul balik pada tasawuf balik, on and on, round and around, pusing kot tu . Tapi bila dia terkeluar dari putaran itu, maka dia telah terkeluar daripada putaran yang ramai. Bila dia telah terkeluar daripada putaran yang ramai secara rahsianya, apalah ada lagi istilah macam abang cuba hurai kat saya, apabila seseorang itu menyaksikan diri dia, yang tu saya setuju. Tapi dalam kaedah tasawuf lah, kaedah makrifah saya tak setuju sama sekali. Kalau abang setuju, itu hak abang. Hak saya tak akan setuju. Sehingga ada orang kata jangan sampai terlihat diri, tu pun saya tak setuju. Ada pun orang kata sampai kita nampak diri kita, tu pun saya tak setuju. Kalau di sudut tasawuf, dua-dua saya setuju. Tapi kalau di singgasana makrifah, saya tak setuju sama sekali abang. Saya mohon maaf. Sebab bagi saya, mata siapa yang melihat, yang dilihat pula wujud diri siapa pula. Kenapa kita menduakan benda yang sememangnya satu? Ini kaedah hukum akal dan permainan tasawuf. Saya setuju benda tu, saya setuju. Di situlah bila kita balik kepada usul ke dalam alam ilmu fiqh, ada yang baik, ada yang tak baik.
wujud orang tak baik macam ni, wujud orang sombong macam ni, wujud mufti-mufti yang jahat macam ni, ahli-ahli agama yang jahat macam ni. Kita boleh nampak perbezaan kewujudan yang bergelumang dengan kaedah-kaedah sikap itu sendiri. Itu dia kata ada beberapa orang yang berilmu tetapi memiliki masalah sikap. Sikap ini terpecah kepada kaedah-kaedah tasawuf balik, kaedah-kaedah dalaman yang menzahirkan sesungguhnya syariat itu adalah penzahiran hakikat kepada hakikat itu sendiri. Jadi hari ini dari sudut mana awak melihat? Okey abang, bagi saya kalau abang nak cerita yang dikatakan yang benar-benar betul setelah dia menyaksikan diri dia sendiri, yang tu tak kisahlah, itu tasawuf. Sampai di satu peringkat rahsia, di dalam rahsia itu awak melihat yang nyata ini apa. Sebab Quran surah 7 ayat 7 dia kata sesungguhnya kami sesekali tidak khaib. Jadi perjalanan tasawuf, perjalanan tarikat memang ada. Awak nak kena berutuh lutut dengan guru awak nak kena keluarkan diri awak. Saya tak duduk situ dah bang. Itu tasawuf. Bagi saya makrifah ni la mawujud. Kat sini ada beberapa peringkat rahsia lah. Kalau kita duduk dua orang depan-depan kupas boleh. Kalau macam cakap dalam phone ni tak boleh. Phone saya orang hack abang. Saya dalam perhatian abang faham lah. Bukanlah kita takut nak cakap benda yang menang. Takut bukan sengaja aku merahsiakan cinta. Takut kau tersalah sangka dan curiga rasa. Jadi macam tu. Takut bila apa yang kita cakap tak sampai ke fahaman mereka, maka akan berubah menjadi pelanggaran. Jadi itulah. Baik abang, selamatlah. Selamatlah abang. Makanlah. Assalamualaikum. Tuan Lepat, nama pakcik ni Syahari. Jadi pakcik selalu mengikuti di dalam YouTube tu. Sedapnya. Sejak Lepat bersama-sama kadang masuk YouTube dengan Tok Janggut Putih tu pun pakcik telah mengikutinya. So apa yang katakan semuanya itu telah membuka fikiran ke arah untuk dapat sekurang-kurangnya tak dapat bertemu dengan Tuan Lepat, dapat bertemu secara voice. Ini pun rasanya dah seronok dah. Pakcik tertarik dengan An-Am yang selalu Tuan Lepat mention di dalam YouTube tu, iaitu ayat 94 An-Am tu, di mana Allah Ta'ala mengatakan kamu hanya boleh datang bertemu aku sekiranya kamu datang seperti hari pertama. Itu lebih kurang maksudnya lah. Sebab pakcik ni bukan ustaz yang boleh mentafsir secara tepat, tetapi sekadar menyatakan maksud. So apa yang pakcik faham ayat yang Lepat nyatakan selalu di dalam YouTube tu, iaitu ayat tadi tu, ayat 94 An-An'am tu, surah Al-An'am tu. Apa yang pakcik faham di situ ialah hendaklah kamu datang kepada aku seperti hari pertama kamu atau seperti hari mula kamu. Pakcik faham begini, hari mula kita ialah hari pertama kita dilahirkan oleh ibu. Hari pertama kita dilahirkan oleh ibu itu, kita sudah jadi manusia yang lengkap. Semua anggota dah ada.
tetapi sebenarnya kita tidak ada daya upaya. Kalau nak minum susu pun mak kena bagi. Kalau sejuk pun mak kena selimut. Kalau mak letak di tepi jalan, makan dia anjinglah kita. Jadi pada pendapat pakcik, kias ayat ini ialah, hendaklah kamu datang kepada aku dengan tidak membawa apa-apa daya upaya. Itu yang mendapat pakcik fahamlah. Bila tak ada daya upaya tu, jadi maksud dia ialah sebab daya upaya itu yang ada kepada kita ni adalah amanah sahaja daripada Allah Ta'ala, iaitu rujuk kepada Al-Ahzab ayat 72, yang sampai manusia boleh jadi sombong, sampai manusia boleh diriak, sehingga kan Allah Ta'ala kata manusia itu bodoh. Sebab apa? Sebab amanah tadi tu, yang amanah yang diamanahkan kepada kita itu. Jadi kalau kita tengok Nabi Adam yang diceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Adam itu dikeluarkan daripada syurga di atas kesalahan mendekati pohon khudi. Jadi tentulah kesalahan itu besar, sungguh besar. Itu sebab dikeluarkan daripada syurga seperti diceritakan. Jadi pada pendapat pakcik, kesalahan Adam itu ialah syirik kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala larang jangan mendekati pohon khuldi. Tapi Adam mendekati juga pohon khuldi. Bermakna Adam telah tidak ikut perintah Allah Ta'ala. Dia ikut perintah nafsu diri dia sendiri. Jadi nafsu dirinya itu telah menjadi Tuhan kepada dirinya. Maka kesalahan itu syirik. Maka jadilah kesalahan itu besar, yang menyebabkan Allah keluarkan dia daripada syurga. Maka bolehlah kita rujuk kepada Al-Jathiyah ayat 23, Al-Furqan ayat 43 ke 44. Allah Ta'ala bertanya, kenapa kamu menjadikan nafsu kamu sebagai Tuhan kepada kamu? Betul lah seperti kata Tuan Lepat, mereka-mereka yang duk serang orang-orang yang nak mencari Allah Ta'ala ni, mereka faham ke? Mereka telah bertemu ke dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala ni bukan boleh diwayang-wayang, dia nyata, sungguh nyata Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala yang dikatakan laisa kamitslihi syai', Allah Ta'ala yang dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, memang nyata, sesungguh-sungguhnya nyata. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala suruh bertemu dengannya. Bila Allah Ta'ala suruh bertemu dengannya, sudah tentulah boleh bertemu. Takkan Allah Ta'ala nak menipu kita pula. Jadi ini ustaz-ustaz, mufti-mufti di sana, tuan-tuan guru yang di luar sana, yang bila ada saja orang belajar untuk mencari Allah Ta'ala, mereka terus attack. Seperti mana yang dicakapkan oleh Tuan Lepat tu, betul. Pakcik setuju tu. Yang mereka duduk tentang sangat, sudahkah mereka ni bertemu dengan Allah Ta'ala? Kalau begitu, kalau mereka dah bertemu, sila beritahu Allah Ta'ala tu apa, baru boleh. Tapi mereka ni tahu cakap ya. Itulah keadaannya. Minta maaflah di atas yang seperti Tuan Lepat cakap tu. Pakcik tak bagi salam, pakcik tak perkenalkan nama pakcik. Yang tu pakcik minta maaf. Keadaan dia begitu.
Semoga kita dapat bersembang lagi, insya-Allah. Ya, Abang Syahri atau Pak Cik Syahri. Terima kasih kerana perkenalkan nama. Senang nak bincang. Sebab Allah Ta'ala itu juga memiliki asma. Ni saya duduk ada kat luar. Duduk melahak lah. Perut duduk rasa keroncong sikit lah. Saya makan syariat dia macam tu lah. Lapak makan, dahaga, minum, ngantuk, tidur. Kan, tak faham mengaji. Macam tu lah syariat dia. Dan dari sudut mana pula yang kita nak faham dan yang kita mengaji. Kalau kita nak faham makrifah, kita pergi mengaji kaedah tasawuf, maka kita akan bergelumang di dalam kaedah kewujudan keakuan. Jadi alhamdulillah Pak Cik Syahri, terima kasih. Dan saya cuma tumpang gembira lah bila Pak Cik Syahri nampak kaedah-kaedah dua keadaan. Ada orang mengaji mempertuhankan agama, ada orang mengaji jatuh dekat hukum dan hakam, ada orang mengaji dia nak mengenal diri dia sampai dia tahu selai bulu rumah pun tak ada dia. Macam guru saya, yang mana juga ayah angkat saya, atau ayah saya lah saya panggil, Arifin bin Ali. Kadang-kadang dia sembang-sembang, dia terberhenti, terus dia pegang kain sapu tangan tu, lap yang mata dia. Kami terpingga-pingga pasal apa. Kadang-kadang orang India, orang bukan Islam lah, mai jumpa dia sembang, dia tu pun dah mula nampak. Dia keluar yang mata, menangis meramu-ramu. Saya kadang-kadang saya tanya pasal apa ayah. Sahabat saya Dashan ni, dia dah hafal sifat 20, dia berjujur nak barang ni. Dashan ni, budak India ni. Ayah kata, tu dia lah kasih sayang Allah. Kadang-kadang yang duduk dalam masjid sampai bertahun-tahun pun tak kenal Tuhan juga. Hanya mempertuhankan huruf dan makna dan bahasa semata-mata. Allah tu bukan huruf, Allah tu bukan makna. Sampai dia kata surah yang Pak Cik Syahri sebut tak Sat, kita akan kembali seperti seawalnya. Sebagaimana awal, sebagai itulah akhirnya Pak Cik. Sebagaimana zahir, sebegitulah batinnya. Bagaimana acuan, sebegitulah juga ampunya acuan. Kalau celek di dunia, maka celeklah di sana. Kalau buta di dunia, maka butalah di sana. Tapi bahasa-bahasa ni tidak layak untuk mendapat restu pada ahli-ahli fiqh atau ahli-ahli berjabatan yang buta mata hatinya. Saya tak kata mereka tak ada ilmu, mereka ada ilmu. Tetapi dalam surah yang sama, dia kata segala yang dikurniakan akan gugur. Itu sebablah last sekali kita seorang-seorang yang memberi syafaat kat kita pun tak ada apa. Itu sebab saya kata mengaji mempertuhankan Allah, jangan mempertuhankan agama, jangan mempertuhankan guru, jangan mempertuhankan syekh-syekh. Sebab guru yang sebenar-benar guru, dia akan memperkenalkan kita dengan guru yang sebenar-benar guru, yang sentiasa berserta ada bersama kita. InsyaAllah ada setengah orang tua pada umur Pak Cik, ada setengah orang tua pada ilmu, walau usia dia muda. So hari ni Pak Cik jangan pedulilah, kita pun duk nampak pergolakan dunia luar begitu terang dan jelas untuk memberi istilah yang kita ni telah berada di ujung-ujung dah. Oleh dengan itu, jangan peduli apa dah Pak Cik. Yang nak menentang, biar mereka menentang. Yang bersetuju, kita saling senyum. Yang nak menghina akan tetap menghina. Ingat Gamak Piramli Pak Cik, dia ada sebut, jangan berlaku gila sebelum ditakdirkan bongkok. Walau ke langit hijau sekalipun kamu berlari, si penghina tetap menghina. Piramli dah kias dah. Piramli dah bagi rapat dah. Baiklah Pak Cik Syahri, salam perkenalan dari saya juga. Kalau ada rezeki, ada jodoh, kita bertemu InsyaAllah ya.
baik, kita bersangka baik dengan Tuhan, kita bersangka baik dengan diri kita sendiri, kita bersangka baik dengan takdir yang jatuh atas kepala kita. Apa-apa pun pakcik, satu istilah lah, jalan terus, jalan terus. Alhamdulillah, pakcik tinggal di Ipoh. Sekiranya tuan lepas lalu melalui bandar Ipoh atau datang ke Ipoh, dipersilakan telefon pakcik. Pakcik hendak bertemu dengan tuan lepas. Pakcik pun tak kisah apa yang mereka nak katakan. Pakcik tak kisah pun mereka nak duduk di atas apa sekalipun. Yang pakcik kisah, apa yang kita pegang mesti ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab kita umat Nabi Muhammad. Bila kenal Allah Ta'ala, duduklah kita di atas sidi amanah tabligh fatwanah. Apa lagi yang nak dipetikaikan? Tapi mereka yang lantang-lantang komplain tu, seperti kata pakcik tadi tu di dalam audio yang sebelum ni, sudahkah mereka bertemu Allah Ta'ala? Kalau mereka berdepan dengan pakcik, pakcik akan tanya dia, sudahkah kamu bertemu dengan Allah Ta'ala? Kalau kamu telah bertemu dengan Allah Ta'ala, beritahu pakcik, apa dia Allah Ta'ala itu yang dikatakan tidak seumpama dengan apa-apa tu. Dia umpama seperti ini. Kalaulah kita pergi ke pasar malam lah. Seseorang itu pergi ke pasar malam. Apa buktinya mengatakan dia pergi ke pasar malam? Dia balik, berjumpa kita, kita tanya, kamu pergi ke pasar malam? Ya, aku pergi ke pasar malam. Apa buktinya bahawasanya dia telah pergi ke pasar malam? Oh, nak masuk ke pasar malam tu, belah kanan ada orang jual durian, belah kiri ada orang jual apung balik. Itu keadaan dia begitu, nyata. Al-Quran ni huda linnas, petunjuk yang nyata. Dia bukan angan-angan, wayang-wayang macam mimpi-mimpi itu, bukan. Allah Ta'ala ni, bila dia kata dia tu laisa kamitslihi syai', dia ni walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada setengah ulama, tok guru kata, mana boleh jumpa, mana boleh bertemu Allah Ta'ala. Nabi Musa ataupun pengsan nak bertemu Allah Ta'ala, tu dia tak faham lah tu. Orang yang cakap macam tu tak faham lah tu. Allah Ta'ala suruh bertemu, mana boleh bertemu? Dia kata tak boleh bertemu, nanti pengsan. Makna dia tak faham tu bahasa Quran tu. Yang dikatakan bahasa kias di dalam Al-Quran tu dia tak faham. Dalam Al-Quran kata Bukit Tusina tu meletup, hancur. Tapi Bukit Tusina tu ada sampai hari ni. Bermakna bahasa dia kias. Kalau bahasa tu kias, ayat berikutnya pun kias juga. Bila dikatakan Nabi Musa pengsan, itu pun kias juga. Tapi nak faham dia tu lagu mana. Begitu juga cerita Isra Mi'raj. Yang dikatakan malaikat kata, aku hantar kamu sampai di sini saja wahai Muhammad. Nak kena faham juga, itu bahasa kias. Itulah keadaannya. Allah Ta'ala ni sungguh nyata. Nyata sungguh. Kalau telah bertemu dengannya,
nyata senyata-nyatanya. Masya Allah Pakcik, Masya Allah Pakcik Syahri. Cantik, cantik. Masya Allah. Saya bagus menyodok sodok tadi nasi bungkus. Dengar Pakcik bercakap, senyum saya sendiri. Sambil duk cubik apa tu, duk kutir ikan, duk suap masuk mulut, duk senyum sendiri. Nampak Pakcik, saya nampak kaedah-kaedah tasawuf yang sangat besar dalam persembangan Pakcik. Masya Allah, indah. Yang ni yang dikatakan indah bukan rupa, manis bukan gula, gelap bukan malam, terang bukan siang. Jadi bila mata hati terbuka, kaedah-kaedah logik mata kepala ni tak timbul dah. Masya Allah Pakcik. Tapi itulah, bila kita bercakap pasal bukti, bab pasal malam, apa semua, yang tu semua saya setuju Pakcik. Semua itu kaedah usul. Untuk kita usul untuk menetapkan bukti itu. Tetapi bila kita rujuk pada surah Ibrahim ayat 11, sesungguhnya kami tidak memerlukan sebarang bukti. Sebab Allah Ta'ala itu mengetahui. Sebab dia wahuwa ma'akum ainama kuntum wasami'ul basir. Cuma manusia-manusia yang tak mampu melihat bila bertemu satu manusia lain untuk mengambil kepahaman dan keyakinan, maka dia minta bukti. Padahal satu perbuatan yang sia-sia. Apa yang orang tu lalui, apa yang orang tu nampak kat pasar malam, ketika itu, di saat itu, itulah itu. Tapi bila diceritakan kembali, itu hanyalah satu kenangan. Adalah satu lipatan yang tidak lagi seperti mana yang dilihat kala ketika itu. Bila mai kaedah Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang menggerak dan mendiamkan, dia the now and the here, saat ini dan di sini. Jadi kita tak perlu apa sebarang bukti untuk kebenaran di mata Allah. Kalau kebenaran di mata manusia, tempat dia mahkamah, orang kata. Tetapi dalam surah At-Tin ayat 8, tidakkah Allah itu seadil-adil hakim? So kita yang membawa ilmu mengenal Allah, yang ingin berjujur dengan Allah, maka dihina, dikeji oleh mereka-mereka yang buta mata hatinya. So kita tak ada apalah nak bukti kat mereka. Surah 17 ayat 84, terang-terang dah dia bagi. Bila kita bercakap bab Quran pula, Pakcik kata, Quran ni pula, kalau kita nak pecah pada yang umum ni, kita tak boleh sembang. Bila kita kata ada yang khadim, ada yang muhaddas, ada yang dapat hanyalah huruf dan makna, bahasa bunyi, dan tak dapat dia punya maudhu' dia tu. Sebab kalau kata Quran, ijma' ulama' qiyas, huruf, makna, maksud, maudhu', yang ni semua kita nak kena kupas bagaimana kedudukan dia. Sebegitu juga wujud ilmu nur syuhud, sebegitu juga zat sifat asma' af'al. Jadi semua ni nak kena kupas elok-elok. Sebab kaedah Quran ni, bagi yang mengaji di bahagian luar, dia tengok lagu luar. Mengaji usul, nampak lagu usul. Mengaji fiqah, nampak lagu fiqah. Mengaji tasawuf, nampak di peringkat tasawuf. Tetapi para makrifah, dia pun tak duduk dalam situ. Itu sebab bila kita kata ada Quran yang khadim, yang cucuh tak terbakar, yang rendam tak kembang, reteh dia, ink dia tak hilang. Ada Quran yang tak berhuruf, dia tak bersuara. Sebab kita boleh rujuk kaedah soal Quran yang khadim ni, kita boleh rujuk kaedahnya dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 106. Di situ dah clear dia boh. Tapi nak buat macam mana? Ini terletak pada kaedah faham. Yang faham, faham. Yang tak faham, tak faham lah. Sebab bila pecahan ilmu ni, dia ada 3. Saya sebut berkali dah. Malangnya yang balik daripada tanah Arab, yang ada sijil, itulah yang diangkat oleh kerajaan untuk menjadi ahli-ahli
yang berjabatan di jabatan agama. Padahal Al-Quran itu untuk segenap umat manusia. Jadi bila kita meneropong melalui degree, PhD, itu kaedah mata kepala. Sebab pecahan ilmu akan tetap terpecah kepada 3, iaitu disebabkan banyak ilmu juga ada kalanya manusia itu menjadi ego, sombong, bongkak, riak, takabur. Dan disebab ilmu juga seseorang tu menjadi tawaduk. Dan disebab ilmu juga seseorang itu bersetuju bahawa yang ada pada dirinya adalah ketiadaan semata-mata. Yang orang nampak ada tu, itulah ketiadaan. So, bila kita masuk dalam kaedah sunnah, macam sebut sidik, tabligh, amanah, ni apa semualah. Yang 4 ni, kita tanya, dah sidikkah kita dengan Allah Ta'ala? Sampaikah kita dengan Allah Ta'ala? Yang kita nak tabligh ni, dengan orang boleh, nak benak dengan orang boleh. Orang bagi kat kita satu benda, kita benak, kita bagi balik dia pun benda yang sama, tak rosakkan apa semua. Orang suruh kita jaga satu itu benda tu, kita jaga dengan penuh amanah, boleh. Kita nak sempurnakan sesuatu benda dengan orang, boleh. Tapi dengan Allah Ta'ala ni, dah tabligh dahkah kita dengan Allah Ta'ala ni? Atau kita duduk kat nama semata, berangan-angan yang gitu? Tak habis-habis mohon, minta doa-doa, minta Allah ampunkan, Allah bagi syurga, jauhkanlah neraka. Padahal kata lillahi ta'ala. Jadi di peringkat tertentu, maka kaedah-kaedah berdoa yang macam tu berlaku dan kita harus setuju di peringkat itu. Begitu juga bila kita bercakap pasal kaedah-kaedah kononnya mempertuhankan Tuhan, tapi kita masih ada 2 wujud. Itu maka berlakulah satu kaedah seperti semut hitam di malam yang gelap di atas batu yang hitam. Ada tapi tak perasan dan tak nampak. Itulah bahala paling besar, iaitu wujud manusia itu sendiri di dalam keakuan dialah itu. Maksud kata akulah semayang, akulah itu, akulah ini. Bila hayang ala solah, dalam sudut keakuannya kita menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebab kaedah tu tak ada dalam wujud makrifat. Tak ada kaedah la haula wala, tak ada wujud makrifat. Dia lagi jauh lah. Kalau kita nak urai, ada peringkat. Kita kena renung orang yang kita sembang. Sebab Nabi Allah Isa alaihi salam ataupun Jesus Christ, dia berkata, first you have to know who you are, second you got to know where you are. So this is, dia telah mentertibkan supaya kita nak cerita hak dalam YouTube saya duk sembang tu lapisan je. Saya tak sembang pun rububiyah. Saya sembang ubudiyah aja. Saya sembang benda-benda maujud ya. Tak ada, saya tahu permainan saya. Jadi bila di dalam jabatan agama pun, bila disoal siasat selama 18 kali, dipanggil disoal siasat oleh mufti. Sebelum-sebelum ni, masa kes saya naik turun, dengan Datuk Ishak Azmi, saya sendiri cakap dengan dia, saya ngalolok dekat Central Market, satu restoran, masa tu restoran ujung tu, bawah nama Bullhead, atas dia nama restoran Kampung Pandan. Di situ kami duduk bersembang. Sebab dia rakan baik Datuk Syekh Azmi. So dia berminat dengan apa yang berlaku setelah kes anak saya hilang, saya masih ni. So orang yang macam ni dia boleh fikir macam mana Allah Ta'ala uji dia ni sampai balik kena naya dengan ahli-ahli tertinggi jabatan di bahagian ahli-ahli tertinggi Mahkamah Syariah Pulau Pinang. So dia bertemu, saya cerita kat dia, ada benda yang boleh saya sembang dengan Datuk,
ada benda yang saya tak boleh sembang. Bukan sebab saya tak mau sembang sebab Datuk Mufti, Datuk orang fiqah. Tak, bukan. Sebab Datuk tak mau mengaji ni barang. Itu saja. Sebab bagi kami ni dalam surah 17 ayat ke-36, jangan kamu perlakukan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan ke atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga pengetahuan akan diambil kira. Kan qauli fi'li qalbi. Kitab kerukunan ada dalam tu, surah tu. Pendengaran, qauli, takluk dia sama. Penglihatan, basar, takluk dia fi'li. Qalbi, takluk dia ilmu, artinya tahu. Kan dia sebut pengetahuan. Surah 17 ayat 36. Tetapi tuan-tuan tak mau ini barang. Tuan-tuan telah mengaji ilmu untuk yang ramai. Itu saja. Kami tak duduk dalam situ. Sebab kami akan pulang sendiri. Kami cari untuk kami. Macam itulah. Jadi bila kita bercakap pasal tabligh Siddiq Amanah Fatonah ni, kita tanya pada diri kita, aku ni dah benar-benar tabligh kau dengan Allah Ta'ala? Atau bermain di dalam sangka menyangka semata-mata? Sebab dia sebut dalam surah Allah Akbar, dalam surah 6 ayat 116, tak larat nak sebut dah. Mereka yang mengikuti yang ramai di atas muka bumi ini adalah yang mudah disesatkan dari jalan Allah, ke jalan Allah. Mereka tiada lain hanyalah bersangka-sangka malah berdusta. Saya tak mau duduk di situ. Sebab takluk dia pun kita boleh tengok pada surah Al-Kahfi ayat 103, 104, 105. Adalah mereka yang menyangka telah membuat sebaik-baik amalan, padahal mereka buta, padahal mereka mendusta ayat pertemuan, ayat-ayatku dan ayat pertemuan dengan Tuhannya. So hari ni tang sini sebenarnya, bila saya sebut yang duduk dalam masjid tu pun hanya duduk di dalam satu tempat binaan, satu rumah ibadat, itu saja. Tapi ibadah itu sendiri ada kat mana? Bukan duduk dalam tu. Kau letakkan ibadah, satu ibadah di tengah hati manusia tu, dia tak mau tahu. Rumah ibadat ni Buddha ada, Hindu ada, Kristian ada, apa semua. Oh, lepas tu bukan Islam lepas. Habis kalau lagu tu kenapa tak rujuk surah 2 ayat 62? Macam mana pula? Orang-orang beriman ni macam mana? Orang Islam ni adalah orang yang beragama. Orang Hindu ni adalah beragama. Orang Cina ni ada kaedah agama mereka. Buddha orang beragama. Tapi orang beriman ni duduk ada kat mana? Bukan duduk kat agama. Orang beriman tak duduk dalam agama. Sebahagian besar di dalam Al-Quran itu memberi nasihat kepada orang beriman. Hai orang-orang beriman, janganlah tak habis-habis. So, salah satu pun dia ada sebut dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Janganlah kamu mengintip kesalahan orang lain. Dan di dalam Al-Hujurat juga ayat 6 dia ada sebut dah. Tetapi dia habaq dah supaya tidak menyesal di kemudian hari. Tetapi itulah hari ini. Orang yang membawa ilmu makrifah di Malaysia dihina, dikeji. Namun Abang Syahri, Pakcik Syahri, percayalah, zaman kebodohan telah semakin berlalu. Anak-anak muda Melayu tidak lagi seperti dulu. Mereka dah berani. Sebab dulu apa-apa kami nak mengaji cepat 20 dari Batu naik motor dengan arwah ayah. Motor Honda 70 pergi ke Pahang. Hari ni mereka duduk dalam jamban pun, hujung jari je mereka nak apa pun. Itu sebab nak bagi tahu yang tauliah balik daripada luar negeri tanah Arab tu, jangan sombong. Kok orang yang mengaji celah-celah pelusuk kampung ya kok nanti ajak hamba pun hamba tahu. Pasal kalau kita tanya, apa ada kena mengena dengan Allah Ta'ala bila hangpa nak cakap hadis kat aku? Hanya kaedah-kaedah sikap, hanya kaedah-kaedah membentuk perangai, hanya kaedah-kaedah
untuk menceritakan tentang bagaimananya bahaya nafsu dan juga bagaimana untungnya jika memiliki akal, dan bagaimananya juga istimewanya nafsu-nafsu, sebab ada nafsu yang baik. Itu saja. Jadi bila kita nak cerita Allah Ta'ala murka sebab makan buah kholdi, Allah Ta'ala marah sebab tak ni, sebab ikut nafsu apa semua, kita setuju kaedah pengajian tu kita letak terus. Itu adalah pengajian fardu ain. Tak ada kena mengena dengan makrifah. Makrifah tu Allah mengetahui. Sesungguhnya Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang merencanakan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menyesatkan, dan Allah lah yang memberi petunjuk. So, hari ni, di singgah mana sebenarnya kita nak hurai? Kalau mai ulama fiqh nak bertanya tentang pembawakan kita, who the hell are you? Tanya dia apa? Kami respect hampa atas pengajian ilmu fiqh hampa. Kami hormat hampa sebab hampa boleh balik bercerita untuk kaedah-kaedah orang yang di peringkat yang ramai. Satu pada yang ramai, ramai pada satu, satu pada satu. Kami setuju benda tu, tak ada masalah. Kami tak ada masalah dengan ustaz-ustaz di Malaysia ni. Tetapi bila mereka lebih sudu daripada kuah, bila mereka telah bersikap begitu lebih iblis daripada iblis, tak salah saya surah tak ingat dah, surah 38 ayat 82 kot. Tak ingat dah. Malas dah nak sebut. Di atas kekuasaanmu aku menyesatkan mereka, iblis kata. Iblis pun duduk kat la haula wala. Itu saya cakap, kalau siapa yang bawa la haula wala masih lagi fardu ain. Fardu ain ni makna rangkuman ikatan 3 pecahan ilmu: usul, fiqh, tasawuf. Makrifah lain dan sufi lain. Jadi nak kena duduk hurai. Cuma bila kita dipanggil oleh Jabatan Agama, kita kena tegas berhadapan dengan mereka. Kita tak perlu takut. Macam doktor-doktor Mazhar ni apa semua, Kamili, Nodrus ni nak sembang apa dengan puak tu? Puak tu dah terang-terang menentang. Terang-terang kita tengok mereka menentang sesuatu yang mereka tidak ketahui. Tengok hujah-hujah mereka. Sampai saya dulu jadi marah, jadi hangat hati dengan mereka pasal perbuatan mereka tu tak memikir sanak saudara, sahabat saya apa semua. Tapi bila saya kaji balik, inilah perilaku iblis. Tak apalah. Kalau aku layan siapa? Sebab saya tak nampak mufti yang bernama Dr. Mazhar tu sebagai mufti yang sepatutnya memiliki 12 nawi ataupun 21 mukul iman. Tetapi saya tak nampak benda tu. Saya tak nampak ada kat dia. Maka saya patut jangan layan. Pada yang ramai mungkin dia istimewa. Biasalah. Ada orang minat orang ni, ada orang minat orang tu, ada orang tak suka orang ni, ada orang tak suka orang tu. Macam tu sajalah. Tapi itulah malas nak sembang bab depa ni lah, Abang Syahri. Cuma saya nak bagi tahu satu ada perbezaannya di antara usul fiqh tasawuf fardu ain dengan ilmu ma'rifatullah. Baik, apa-apa pun kita yang berada di sini, bila kita nak berbahasa, maka kita jatuh dalam kaedah ilmu. Bila kaedah ilmu, tautan dia akal fikiran. Jadi nak mencari Tuhan dengan akal fikiran tak boleh. Nampak dia pikuk tu pula. So, takluk mengenal Allah ni adalah tidak buruk, tidak bersorah. Makna kata dia maha satu lagi tersendiri, juga meliputi. So, yang ada di sini, please enjoy life. Pakcik enjoy hidup pakcik. Jalan terus. Selagi boleh senyum-senyum pakcik. Ini semua hanya sementara pakcik. Tak ada apa pun yang perlu kita buktikan pada yang ramai. Kita nak balik sendiri. Kita main sendiri. Hidup pun sendiri. Balik pun sendiri pakcik. Baik pakcik. Selamatlah. Maaf zahir batin. Enjoy life pakcik. Enjoy. Jangan kasi can. Depa-depa tu jangan pedulilah. Surah 7 ayat 199.
Baik, selamat Pak Cik, selamat.